Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Ruslan, nombor matrik 286840. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu penulisan ilmiah, analisis gaya bahasa dan elemen multimedia di dalam puisi digital. 1.0 Pengenalan. Menurut Herman J. Waluyo tahun 1994 mendefinisikan puisi sebagai satu jenis karya sastera yang secara imajinatif menyatakan fikiran dan perasaan penyajak dan disusun dengan menumpukan kesemua 5 kekuatan bahasa dengan penumpuan struktur fizikal, struktur luaran dan struktur dalaman. Pembelajaran digital menerima banyak perhatian. Elemen multimedia seperti audio, video, grafik, hypermedia dan hypertext telah ditambah pada sumber pembelajaran, mendedahkan pelajar kepada pelajaran yang lebih menarik. Menurut Johnny dan Kohn tahun 2010, terdapat 2 jenis puisi yang dipilih dari penyajak yang berlainan dan tema yang sama iaitu tema alam sekitar. Kedua-dua puisi ini mempunyai nilai pengajaran yang sangat tinggi. Penggunaan ayat yang ditulis merupakan ayat yang memberi kesedaran seseorang mendengar, membaca dan menonton video puisi ini. Puisi ini dicipta untuk golongan yang suka merosakkan, memusnahkan, kemusnahan habitat flora dan fauna. Penggunaan gaya bahasa. Menurut Yusuf Man tahun 2006, gaya bahasa itu sendiri merupakan satu disiplin yang menunjukkan bahawa pengarang sangat mementingkan penggunaan bahasa dalam karyanya. 2.0.1 Gaya bahasa asonansi. Menurut Colbert dan Conan tahun 1999 mendefinisikan asonansi merupakan pengulangan vokal yang sama dalam baris yang ditekankan dalam perkataan bersebelahan yang boleh didahului atau diikuti oleh pelbagai huruf konsonan. Contoh yang dapat kita lihat melalui puisi 1 Sajak Alam Sekitar, iaitu Jika Manusia Terlalu Rakus, dan puisi kedua Sajak Hutan Dinodai, iaitu Keindahanmu Tidak Terlawan. Menurut dua contoh di atas, terdapat perulangan huruf vokal A sebanyak 5 kali dalam satu baris. Penggunaan gaya bahasa asonansi menimbulkan kelembutan dalam bunyi semasa penyajak berucap. 2.02 Gaya bahasa aliterasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2013, aliterasi diungkapkan sebagai pengulangan ayat huruf konsonan beberapa perkataan berturut-turut dalam satu baris, terutamanya dalam puisi. Contoh yang dapat dilihat ialah puisi 1 Sajak Alam Sekitar, iaitu Keindahanmu Semakin Menghilang. Puisi yang kedua Sajak Hutan Dinodai, Pantulan dari Hati yang Girat. Dalam baris di atas kita dapat lihat terdapat unsur perulangan huruf konsonan N sebanyak 4 kali dalam satu baris. Hal ini menimbulkan kesan kelembutan bunyi dan pengucapan dalam keindahan puisi. 2.0.3 Gaya bahasa anafora. Gaya bahasa anafora menurut Rahman Syahari tahun 1989 muka surat 38 mendefinisikan anafora sebagai penggunaan kata atau ayat yang berulang kali oleh penulis untuk menekankan sesuatu makna. Contoh yang kita dapat lihat dalam sajak pertama iaitu Sajak Alam Sekitar. Keindahanmu memukai ramai orang, keindahanmu tidak terlawan. Jika dilihat pada contoh di atas, penggunaan gaya bahasa anafora ini ialah untuk menimbulkan kesan emosi yang kuat dan para pembaca agar penyajak tersebut lebih menarik. 2.2.0 Elemen multimedia. Multimedia merupakan istilah yang popular dalam era IT teknologi maklumat. Perkataan multi dan media masing-masing bermaksud banyak atau pelbagai dan boleh berkomunikasi. Menggunakan multimedia merujuk kepada menggunakan pelbagai media baik visual dan auditori untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan komputer. Menurut Rozinah Jamaluddin tahun 2005. 2.2.1 Audio. Interaksi penggunaan komputer. Audio adalah media yang popular. Audio yang boleh digunakan dalam aplikasi multimedia termasuk elemen muzik, suara latar belakang dan kesan bunyi. Audio ni seperti elemen multimedia lain boleh menyampaikan maklumat dengan berkesan dengan menjadikan persekitaran yang lebih menarik
dan menarik perhatian kepada perkara yang disampaikan. Contoh puisi 1, sajak alam sekitar menggunakan instrumental Kitaro Karavansari, iaitu puisi yang kedua, sajak Huta Dino DI menggunakan instrumental Autumn Glow Martha Mier. Melalui penggunaan audio puisi 1, sajak alam sekitar menimbulkan para menonton video puisi di atas merasa ada sifat empati. Tambah-tambah apabila seseorang itu mendengar instrumental sedih, lagu jenis ini juga membuatkan seseorang itu lebih memahami dan ingin menghargai alam sekitar, yang keindahan alam sekitar yang semakin menghilang. Manakala instrumental puisi yang kedua, iaitu sajak Hutan Dino DI menggunakan audio Autumn Glow Mata Mier tersebut, tetapi menggunakan audio tersebut ni menimbulkan suara latar yang agak perlahan dan santai. Hal ini menimbulkan para penonton berasa bosan dan perasaan sedih tidak dapat mengekspresi dalam diri mereka tentang sajak yang disampaikan. 2.2.2 Elemen visual dihujahkan oleh Ahmad Zahrin Abdul Aziz tahun 1999. Penggunaan visual seperti foto, teks, ilustrasi dan carta dalam maklumat grafik mempengaruhi penerima dalam pelbagai cara. Selain itu, menurut Zurina Yasa et al. Ahmad Zahrin Abdul Aziz tahun 1999 dan 2009, maklumat yang baik memerlukan persembahan visual unik dan menarik. Contoh yang kita dapat lihat dalam sajak 1 yang menggunakan visual gambar burung yang sedang berterbangan, dan manakala puisi yang kedua, sajak Hutan Dino DI menggunakan visual gambar air terjun. Hal ini kita dapat simpulkan bahawa melalui visual puisi 1 menggunakan latar belakang burung berterbangan yang tidak mempunyai pergerakan, manakala gambar puisi yang kedua menggunakan latar belakang gambar yang bergerak, iaitu pemandangan air terjun. Hal ini akan memberikan kesan yang menarik terhadap puisi kedua kerana menggunakan latar belakang yang bergerak berbanding puisi 1. Dua-dua sajak ini mereka mengambil sumber visual melalui laman web Google ataupun penyajak menggunakan aplikasi seperti Adobe, CapCut, Viva Video juga turut menyumbang kepada paparan penggunaan kesan khas visual digital. Elemen yang ketiga iaitu grafik. Grafik ialah imej, ikon, simbol, huruf, nombor, perkataan, gambar dan lakaran yang digabungkan menjadi satu media. Grafik juga menunjukkan nilai menggunakan imej untuk menerang konsep yang sukar atau mustahil untuk dijelaskan dalam teks. Berikan paparan dan pembentangan anda sentuhan pribadi. Grafik juga membantu dalam komunikasi maklumat dengan menyediakan maklumat yang jelas, tepat dan konsisten kepada khalayak yang pelbagai. Grafik juga dianggap sebagai sumber maklumat yang sangat berkesan kerana ia dapat merekodkan secara terperinci pelbagai maklumat yang diterima oleh manusia melalui penglihatan. Contoh yang kita dapat lihat grafik yang digunakan kedua-dua sajak tersebut, iaitu puisi 1 sajak alam sekitar menggunakan grafik pembukaan seperti tajuk dan nama penyajak, manakala puisi 2 sajak Hutan Dino DI menggunakan grafik pembukaan juga, iaitu tajuk dan penyajak tersebut. Rajah 1 dan 2 menunjukkan persembahan grafik, iaitu tajuk pembukaan bagi kedua-dua sajak. Penyampaian dengan memperkenalkan diri pemuisi akan menjadi lebih menarik dan penonton juga dapat mengetahui siapa yang berpuisi. Hal ini menggambarkan konsep dan juga berfungsi sebagai bantu loncatan untuk sesuatu yang lain. Tambahan pula, grafik yang disertakan dalam gambar di atas boleh menekankan kepentingan fakta tertentu, membolehkan penonton memahami maklumat dengan lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan teks sahaja. Grafik boleh mempercepatkan penyampaian maklumat dan memberikan penjelasan yang jelas, tepat dan konsisten antara individu yang berbeza. Seterusnya adalah elemen yang terakhir, iaitu elemen teks.
Teks juga merupakan peranan penting dalam menyiarkan maklumat kepada penonton dalam sistem multimedia interaktif. Adalah penting jika pengguna memerlukan penjelasan yang jelas dan menyeluruh. Penggunaan elemen atau media lain mungkin tidak dapat menyampaikan maksud yang dimaksudkan. Teks menjadi lebih menarik jika digabungkan dengan elemen multimedia lainnya dan komunikasi media ini menjanjikan penyampaian informasi yang lebih menarik, jelas dan komprehensif. Okey, ini adalah contoh penggunaan teks yang digunakan oleh puisi satu saja alam sekitar. Yang kita dapat lihat itu teks yang digunakan tidak sesuai dengan gambar latar belakangnya. Dan manakala puisi yang kedua, Sajak Hutan Dinodai, menggunakan teks yang berwarna putih dan berlatar belakang yang warna gelap. Jadi yang kita boleh lihat puisi Sajak yang kedua ni lebih mudah dibaca berbanding dengan puisi Sajak satu. Okey, mengikut kedua-dua raja di atas, masing-masing menggunakan teks yang berwarna cerah. Yang berwarna cerah bagi menimbulkan perbezaan dengan warna gambar grafik di belakang teks. Hal ini dikatakan demikian kerana warna teks yang terdapat pada raja satu itu tidak sesuai dengan gambar belakang kerana gambar yang cerah tidak sesuai untuk meletakkan teks yang berwarna cerah. Hal ini akan menyukarkan para penonton untuk membaca dan menurut sekali penyajak dalam bersajak. Bagi raja yang kedua, sesuai dengan teks yang cerah kerana gambar di belakang yang gelap sesuai dengan teks yang cerah dan akan memudahkan para pembaca dan melihat dengan jelas. Selain itu, terdapat beberapa kesan font yang kita boleh digunakan untuk menarik perhatian pembaca terhadap sesuatu bahan yang dilihat atau dibaca, termasuklah penggunaan font seperti Times New Roman, Arial dan sebagainya. Kesimpulannya, tegasnya, puisi dalam era digital dan media cyber telah mewujudkan ruang besar untuk pertumbuhan sastera. Selain itu, puisi yang dihasilkan dan dicipta di ruang cyber atau ruang digital mempunyai ciri tersendiri. Sebelum ini, puisi atau puisi 3V hanya boleh dilihat melalui topografi dan tipografi. Tetapi puisi dalam era digital telah pergi lebih jauh. Pengunjung ke laman web tersebut boleh menemui pelbagai jenis puisi, masing-masing mempunyai keunikan dan kreativiti tersendiri. Kesusastraan cyber atau puisi harus menjadi standard untuk penulis dan khalayak pembaca. Ternyata sastera, khususnya puisi, pasti tidak akan mati, hanya bahawa mediumnya mungkin berubah sedikit. Diharap apa yang dikatakan video puisi sastera era digital ini membangkitkan kecintaan terhadap puisi. Seterusnya, karya sastera dapat didik bermula dari kanak-kanak lagi dengan menggunakan elemen multimedia dan penghasilan video puisi digital. Sekian, terima kasih.